Itu dia. Maknanya orang zimmi ni bukan musyrik. Jadi itu jelas kat situ. Mereka orang zimmi tidak memusuhi, mereka tidak mengenal agama Islam tetapi tidak memusuhi Islam. Itu dia. Dia tak sama macam harbi. Dia orang Islam yang memerangi orang bukan Islam yang memerangi Islam, dan kita wajib memerangi mereka kembali. Gitu. Baginda SAW telah membezakan antara ahli kitab dengan orang musyrik. Namun sabdanya ghayra nakihi. Ada sehingga akhirnya adalah tambahan yang dhaif. Wallahu a'lam. Ketiga, Allah SWT beri ingatan dengan menyebut ahli kitab agar manusia tidak terpedaya dengan keilmuan ahli ilmu, kerana sesungguhnya telah berlaku kepada ahli Quran sebagaimana yang berlaku kepada umat terdahulu yang menyimpang sesat setelah berilmu. Ini wal-iazubillah. Jadi Allah Ta'ala memberi peringatan supaya kita jangan Islam ini, khususnya para ulama, tidak menjadi seperti mana para alim ulama dari golongan Yahudi dan Nasrani. Bukan membetulkan manusia, bukan memandu manusia ke jalan yang benar, mereka pula yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah SWT mengkhususkan kemunculan perpecahan hanya di kalangan ahli kitab dan tidak golongan lain, sekalipun mereka bersama-sama dengan orang kafir lain dalam kufuran, kerana mereka dianggap punya ilmu. Jika mereka berpecah, pasti orang-orang yang kafir yang lain yang tidak memiliki sebarang kitab tak akan termasuk dalam sifat ini juga. Jadi perpecahan ni, wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, ini perpecahan ni berlaku hanya dalam golongan ahli kitab sahaja, tidak berlaku dalam golongan orang-orang musyrik. Itu dia. Itu dia. Kerana apa? Kerana orang-orang musyrik apabila melihat kebenaran al-bayyinah di hadapan mereka itu, mereka akhirnya seluruh mereka memeluk agama Islam. Ini dilihat akhirnya dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Tapi orang Yahudi yang tinggal, yang melihat Nabi SAW di kota Al-Madinah Munawwarah, mereka berpecah. Kebanyakan mereka menentang Islam, menentang Nabi SAW. Sebahagian kecil saja yang beriman dan menganut agama Islam. Yang keenam, fenomena perpecahan ahli kitab berlaku selepas pengutusan Rasulullah SAW. Pada peringkat awal mereka bersepakat mengakui akan datang seorang Nabi. Namun apabila diutuskan Nabi Muhammad SAW, mereka menolak kenabian baginda serta berpecah belah. Sebagian mereka menjadi kafir lantaran sifat dengki dan sebagainya yang lain ikut beriman sebagaimana firman Allah SWT. Itu senario dia, macam kita cakap tadi lah. Sebenarnya mereka tahu Nabi Muhammad SAW itulah yang disebut di dalam kitab-kitab Taurat mereka. Dalam kitab Taurat mereka tahu dah. Tapi mereka tak nak mengaku kenabian Nabi SAW. Kenapa? Kerana dengki. Nabi dari bangsa Arab, bukan bangsa mereka. Itu dia. Maka mereka sedengki, hasad dengki, dan mereka mula membuat perancangan-perancangan untuk menjahanamkan Nabi SAW dan umat Islam sampai hari ini. Yang terbaru semalam dalam video, tentera Israel pasang pembesar suara di Masjid Al-Aqsa. Tujuannya mungkin untuk mengganggu umat Islam yang nak bersemayam Masjid Al-Aqsa. Bila nak semayang ni pasang macam-macam, jadi terganggu lah. Itu kerja jahat mereka sampai ke hari ni. Sampai ke hari ni kerja jahat mereka ni. Ingatkan zaman Nabi buat jahat. Kerja jahat ni sampai ke hari ni pun mereka masih buat kerja-kerja jahat ini. Baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat 14. Tengok di dalam Al-Quran, surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat 14. Baik, sesuai baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum
walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Surah Azim. Mafhumnya, dan dia mereka tidak berpecah belah dan bersisihan yang di dalam menjalankan agama Allah, melainkan setelah sampai pada mereka ajaran yang memaklumkan yang apa yang disuruh dan apa yang dilarang. Yang persiapan demikian semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Itu dia. Itulah yang Allah SWT tunjukkan dalam Al-Quran tentang perangai orang Yahudi ni. Kerana apa mereka jadi itu? Kerana hasad dengki. Hasad dengki itu punca tang mana? Kerana Nabi SAW bukan orang Yahudi. Nabi SAW datang dari bangsa Arab yang mereka takut-takutkan. Mereka kata satu masa nanti akan hadir seorang Nabi di bangsa kami, dan bangsa kami akan menguasai bangsa kamu. Yang terjadi lain. Bangsa yang nak dikuasai ini pula datangnya. Dari bangsa yang nak dikuasai ini pula datangnya Nabi akhir zaman itu. Mana? Jadi mereka rasa, jadilah mereka berasa hasad dengki. Mereka tak mau terima. Sedangkan sebenarnya kalaulah mereka menerima Nabi SAW itu sebagai akhir zaman, mereka meluk Islam, maka Nabi akan memimpin mereka juga. Tapi itulah sifat Yahudi zaman berzaman. Ketujuh, orang-orang kafir tersebut tidak diperintahkan dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Quran, melainkan supaya mentauhidkan Allah SWT serta mengikhlaskan ibadah kepadanya sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 11. Mari kita tengok surah Az-Zumar ayat 11. Apa dia tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Surah Az-Zumar. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadah kepadanya. Ini dia, surah Az-Zumar. Mereka juga diperintahkan supaya menjadi hunafa, iaitu menjauhkan diri dari agama-agama lain dan berpegang agama Islam. Sesatunya agama diridai oleh Allah SWT. Firman Allah SWT, A'udzubillahi inna ad-dina indallahil Islam. Surah Az-Zumar. Mafhum, sesungguhnya agama yang benar dan diridai oleh Allah ialah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Itu dia. Jadi mereka juga diperintahkan begitu. Hunafa'a wa yuqimus salah. Hunafa', mereka diperintahkan supaya menyembah Allah dengan ikhlasnya, menjadi hunafa. Apa dia hunafa? Menjadi orang yang berpegang dengan agama Allah dan meninggalkan agama-agama lain. Gitu. Mereka juga diperintahkan supaya mendirikan solat mengikut waktu-waktunya dan menunaikan zakat ketika sampai ketikanya. Itulah ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh agama yang benar, iaitu agama yang lurus dan agama umat perdana yang ditegakkan di atas lunas-lunas kebenaran. Itu dia tuan-tuan. Bila mula Islam, disuruh, mereka diperintahkan apa dia tuan-tuan? Mengerjakan solat, menunaikan zakat. Itu dia. Bukan saja kalau kata mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, cukup lah. Tak payah buat benda lain. Kena buat perintah-perintah Allah yang disebut tadi. Mengerjakan solat dan mengeluarkan zakat. Itulah dia jalan-jalan Allah yang berada di atas lunas-lunas kebenaran. Kelapan firman Allah SWT, mukhlishan lahuddin, adalah dalil tentang wajibnya berniat dalam ibadah. Keikhlasan adalah amalan hati, itu sesuatu yang dilakukan untuk mendapat keredaan dan Allah SWT, bukan sebaliknya. Jadi inilah bukti bahawa wajibnya ibadah dalam niat, khususnya dalam ibadah-ibadah yang tertentu seperti semayang, puasa, tawaf, puasa, zakat, haji, umrah, mesti ada niat. Kalau tak ada niat, tak sah ibadah tu, kosong. Jadi satu perkara yang kosong, tidak bernilai kalau satu ibadah itu tidak dikerjakan tanpa niat. Dan yang akhir sekali, yang ke-9, keikhlasan adalah saripati kepada ibadah. Keikhlasan ini inti pati pada ibadah. Ibadah ini jadi solid, jadi kuat, jadi kokoh kerana adanya ibadah, kerana adanya keikhlasan tadi. Dinyatakan dalam sebuah diskusi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mafhumnya,
firman Allah SWT,